Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti hari ini, sesungguhnya Engkaulah yang kami butuhkan. 主啊，在好像我们今天这样子的情况之下，我们需要你。 Selain Engkau ya Tuhan, siapa lagi yang sanggup untuk menguatkan kami? 除你以外呀，神，还有谁能够眷顾我们的心呢？ Tuhan, saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami. 所以今天我们来到你的面前，谦卑我们每一个人， Kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri. 我们求你帮助我们， Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan 我 sendiri. 们需要从你而来的力量， Kekuatan yang melampaui segala keterbatasan kami. 超过我们所有无奈的力量。 Itulah yang kami butuhkan saat ini ya Tuhan. 这是我们现在需要的主。 Dan biarlah ya Tuhan, pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, 主啊，当我们读我们思想你的话语的时候， Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami. 求你向我们每一个人说话， Dimanapun kami berada, 无论我们在何处， dalam situasi hidup yang bagaimanapun juga, 无论我们在任何的情况之下， biarlah kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, 求圣灵在我们的心里、我们的思想动工， menyampaikan kepada kami apa yang ingin Tuhan sampaikan. 传达你要我们知道的话。 Sebab itulah yang kami butuhkan. 这是我们需要的主。 Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. 求你向我们每一个人说话，我们要聆听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们平安。 Saudara, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kita alami di dalam situasi kehidupan yang bagaimanapun juga. 无论在我们任何的情况之下，我们要向上帝感恩，因为上帝是美善的。 Dan saya kira saudara, di dalam kondisi yang seperti ini kita perlu juga bersyukur untuk teknologi yang Tuhan anugerahkan sehingga memungkinkan kita tetap bisa bersama-sama berdoa meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. 也好像在我们今天的情况之下，我们也要向上帝感恩，因为上帝赐给我们有这么发达的科技，让我们可以仍然集合在一起一同祷告。 Saudara, wabah virus corona memang membuat kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dalam banyak hal. 在这个新型冠状病毒的情况之下，我们要改变很多的事情。 Dan di saat-saat yang seperti ini, saudara sekalian, tentu kita perlu beriman dan kita perlu berhikmat. 在这样的情况之下，我们仍然要有信心，也要有智慧。 Iman dan hikmat, dua-duanya adalah pemberian Tuhan. 信心跟智慧两个都是上帝赐给我们的。 Saudara, kita perlu beriman kepada Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. 我们仍然要有信心，因为我们相信上帝仍然把最好的赐给他的儿女。 Namun kita juga perlu berhikmat untuk membantu memperlambat penyebaran virus ini, saudara, dengan mengurangi kontak fisik. 我们也要有智慧，让这个病毒的传染性可以低下。 Nah, saudara, dengan iman dan hikmat yang datangnya dari Tuhan ini, saudara, 靠着上帝给我们的信心跟智慧， kita percaya bahwa Tuhan sanggup melawat kita, menguatkan kita bahkan di dalam situasi yang tidak ideal seperti 我们 hari-hari 相 belakangan 信 ini. 在这样的情况之下，上帝也仍然会帮助我们。 Nah, saudara, ada banyak pendapat mengenai bagaimana kita harus bersikap, bagaimana gereja harus bersikap di tengah-tengah situasi seperti hari ini. 在今天的情况之下，有很多各种各样的看法，关于教会呢，基督徒要怎样子的行。 Nah, saudara sekalian, izinkan saya mengajak saudara di tengah-tengah situasi seperti ini untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang-orang yang pandangannya berbeda dengan kita. 所以我要邀请弟兄姐妹们，在这个情况之下，我们不要快快的批评跟我们不一样看法的人。 Sudah jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat di tengah situasi seperti ini untuk kita saling mendoakan. 在这样的情况之下，我想更重要的是，我们可以互相代祷、互相祷告。 Sebab kita semua sama-sama membutuhkan hikmat dan iman yang cukup dari Tuhan untuk menghadapi apapun. 因为我们每一个人都需要从上帝而来的信心，从上帝而来的智慧。 Nah, saudara, di dalam kondisi kehidupan yang sulit, entah sadar atau tidak, saudara sekalian, selalu saja muncul sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa sesungguhnya kita ini terbatas. 在很困难的情况之下，我们突然间会醒悟到，我们是很有限的。 Dan bahkan saudara, ketika situasi kehidupan itu semakin sulit, seperti misalnya wabah virus corona hari-hari belakangan ini, 当我们的生命更困难的时候，好像今天这样子的有这个新型冠状病毒的情况之下， saudara, kita seolah-olah
dipaksa untuk mengakui bahwa dalam banyak hal sesungguhnya kita itu tidak berdaya, kita itu powerless. 我们好像被逼着，让我们能够醒悟到我们是无能为力的。 Rupanya kita tidak sehebat, tidak sekuat yang kita pikirkan. 我们不好像我们是想象的那么了不起。 Saudara, masalah seringkali menyadarkan kita bahwa kita hanyalah manusia yang begitu lemah, begitu rentan, begitu rapuh. 问题让我们能够醒悟到我们是软弱的人。 Tetapi saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat tahu kondisi kita. 可是我们向上帝感恩，因为上帝很明白我们的情况， Tuhan tahu kita begitu lemah. 上帝知道我们是软弱的。 Saudara, Tuhan tahu seringkali saudara kita hanya bisa terduduk dan menangis di tengah gelapnya malam karena kita merasa kita tidak berdaya, kita powerless. 上帝也知道我们很时常只能够哭泣，因为我们无能为力。 Saudara, ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia di dalam dunia ini, 当主耶稣道成肉身来到世上的时候， berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya. 他首次的很多次的把他的慈爱显明出来。 Berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan simpatinya kepada orang-orang seperti kita yang tidak berdaya. 他一次再而三的提醒我们这个软弱的人。 Saudara sekalian, Injil Yohanes pasal 5 mencatat salah satu kejadian di mana Yesus menyatakan belas kasihannya. 在约翰福音第5章第1到9节，上帝显明，主耶稣显明他的慈爱。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-5. 来，我们打开我们的圣经，约翰福音第5章。 Injil Yohanes pasal yang ke-5, kita akan membaca dan merenungkan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9a saja. 我们要读第1节到第9节上半节。 Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9a. 约翰福音第5章第1到9节上半节。 Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. 这事以后，到了犹太的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做比斯大，旁边有5个浪子，里面躺着瞎眼的、缺腿的、血气枯干的许多病人，等候水动，因为有天使按时下池搅动那水。水动之后，谁先下去，无论什么病就痊愈了。在那里有一个人病了38年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里，我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人就立刻痊愈。 Saudara sekalian, dari kisah yang dicatat oleh Injil Yohanes ini, saudara, ada 2 hal yang penting yang bisa kita pelajari tentang belas kasihan atau tentang simpati Kristus kepada orang-orang yang tidak berdaya.
在我们刚刚读的这个故事里面，我们能够看到有两件事关于上帝的体系是我们可以学习的。 Saudara, yang pertama, 第一件事， saudara, kita belajar bahwa simpati Kristus itu mampu menembus situasi kehidupan sesulit apapun. 第一件事我们能够看到的就是基督的体系能够突破一切的困难。 Simpati Kristus mampu menembus situasi kehidupan sesulit apapun. 基督的体系能够突破一切的困难。 Saudara, dikisahkan oleh Alkitab, Yesus hari itu ada di Yerusalem dalam rangka Hari Raya Orang Yahudi. 在圣经说，主耶稣那个时候在耶路撒冷，因为有犹太人的大节期。 Dan entah bagaimana saat itu Yesus berada di dekat sebuah kolam yang bernama Bethesda. 也不知道怎样子的主耶稣可以在比斯大的那个池子里。 Yang jelas saudara sekalian, kolam itu diyakini oleh orang-orang pada waktu itu sebagai kolam ajaib. 可是知道的那个对于那一代的人的这个比斯大池子有一个全能。 Sudah diyakini oleh orang-orang pada waktu itu, sewaktu-waktu ketika air kolam itu bergoncang, maka barang siapa yang pertama kali masuk, dia akan sembuh dari penyakit apapun. 那个时候的人相信，如果那个池子的水摇动的时候，谁先下到那个池子里面，他就会被痊愈。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian ada sejumlah besar orang sakit berbaring di tepi kolam itu. 所以会有许许多多很多的病人会躺在那个池子的旁边。 Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, dan mungkin ada penyakit-penyakit lainnya yang tidak dicatat di sini. 有瞎眼的，有节气不能动的，等等的。 Saudara, singkatnya saudara sekalian, tempat ini adalah sesungguhnya tempat kerumunan orang sakit. 短话来说，这个地方是很多病人躺在那边。 Apakah ini tempat yang bersih, saudara? 我相信这个不是一个很干净的地方， Tempat yang higienis? 也不是很健康的地方， Pasti bukan, saudara sekalian. Pasti 当然 tidak. 不是。 Saudara, apakah pemandangan di tempat itu menyenangkan? 我相信那边的画面也不是很好的画面， Tentu saja tidak, saudara sekalian. 不是很好的画面。 Ada orang-orang yang mungkin wajahnya murung. 有人在那边很伤心， Ada orang-orang yang mungkin wajahnya bengong karena stres yang berat, saudara. 有人已经吓呆了。 Dan yang pasti, saudara sekalian, ada banyak sekali orang-orang pada waktu itu di situ, saudara, yang kondisi fisiknya sudah tidak baik lagi. 我相信在那个地方有很多他们在身体健康的情况之下，也不是很好的情况。 Saudara, kalau sekumpulan orang sakit tidak membuat saudara merasa risih, 如果很多病人不让我们觉得难受的话， mungkin informasi ini akan lebih menolong saudara. 也许这个消息可以帮助我们。 Sudah ada ahli Alkitab yang mengatakan bahwa kolam ini juga adalah tempat untuk memandikan domba sebelum dijadikan kurban di bait Allah. 有很多的圣经学者说，这个池子是他们犹太人用来洗那个羊，当他们还没把羊献给上帝。 Coba dibayangkan sebentar, saudara. 可以慢慢的思想嘛，弟兄姐妹。 Bahkan saudara sekalian, ada ahli yang juga berpendapat bahwa sebenarnya yang dicuci atau dimandikan di kolam ini itu adalah daging domba yang sudah disembelih, itu sudah dicuci di kolam itu. 也有一些专家说，他们在这个池子里面洗的那个羊，不是活活的羊，可是已经被宰的羊。 Saudara, kalau memang pandangan atau informasi ini betul, saudara sekalian, bayangkan betapa baunya, betapa joroknya kolam ini, saudara. 如果这个消息是真的是对的，我们可以想象到这个池子是那么的臭，那么的肮脏。 Sudah pasti tempat ini dihindari orang pada umumnya. 我想很多人不想到这个地方去。 Tidak ada orang yang secara khusus mau mengunjungi tempat ini, saudara. 我想没有一个人特地的来到这个地方。 Dan bagi orang Yahudi pada waktu itu, saudara sekalian, menurut tradisi mereka, masuk ke tempat yang seperti ini akan membuat mereka najis secara ritual keagamaan. 对犹太人来说，如果他们来到这个地方，他们就被称为不洁净，然后他们不能够到圣殿来敬拜上帝， Tempat yang buruk, 一定是一个很不好的地方， yang penuh dengan orang-orang yang minta maaf kondisinya sudah tidak baik lagi. 有很多在很不好的状况的人在那边。 Saudara, tetapi Yesus mendatangi kolam itu. 可是主耶稣来到这个
池子旁边。 Tuhan Yesus masuk ke tengah-tengah kumpulan orang sakit. 主耶稣来到这个病人的当中， Tuhan Yesus masuk ke tempat yang bau dan kotor. 主耶稣来到那个肮脏很臭的地方， Tuhan Yesus mendatangi orang lumpuh itu, saudara. 主耶稣来亲近那个Saudara, Tuhan Yesus mendatangi orang lumpuh yang sudah bergumul sakit begitu lama. 主耶稣来亲近那个已经38年残废的人。 Saudara, ini artinya saudara sekalian, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi ketika Yesus ingin menyatakan belas kasihannya. 这是说到没有一件事能够使上帝不亲近。 Saudara, simpati Kristus, belas kasihan Kristus mampu menembus situasi sesulit apapun. 基督的体系能够突破一切的困难。 Maka saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， kalau engkau saat ini merasa tidak berdaya karena situasi hidupmu sedang sulit, 如果今天你觉得你无能为力，因为你的生命很难， saudara percayalah bahwa kasih dan kuasa Kristus sanggup menembus situasi kehidupan tersulit sekalipun. 你要相信上帝的爱、上帝的能力是能够突破我们一切的困难。 Tidak ada satupun kesulitan di dalam hidupmu yang tidak mampu ditembus oleh simpati Kristus, oleh belas kasihan Kristus. 没有一件困难，没有任何一件的困难是上帝的爱、上帝的能力不能突破的。 Saudara, sesulit apapun kondisi kehidupanmu dan kehidupanku, 无论你我的生命的情况是那么的困难， tetaplah percaya, tetaplah bersandar kepada Kristus. 我们仍然要相信，仍然要依靠我们的基督。 Karena simpati Kristus mampu untuk menembus situasi kehidupan tersulit sekalipun. 因为基督的体系能够突破我们任何困难。 Yang kedua, saudara sekalian. 第二件事， Saudara, yang kedua, simpati Kristus itu bukan hanya sekedar mampu untuk menembus situasi tersulit sekalipun, tetapi simpati Kristus juga mampu untuk menggapai hati seseorang yang sudah terpuruk jatuh begitu dalam. 第二件事我们能够学习到的就是基督的体系能够流到最低潮落弱的心里面。 Saudara, si lumpuh ini sudah 38 tahun sakit. 这个残废的人已经残废了38年。 Saudara, saya yakin tidak banyak dari kita yang hidup hari ini yang harus menanggung derita sakit sampai selama orang lumpuh ini, saudara. 我相信我们在当中的弟兄姐妹们，没有一个人能够没有一个人感受过病痛生病到38年。 Tetapi saya yakin saudara sekalian, kita tidak perlu mengalami sakit 38 tahun untuk bisa memahami bahwa sakit itu tidak enak. 我相信我们也不需要经历过38年生病，才能够感受到这个残废人的感觉。 Kalau saudara saat ini mulai merasa tidak enak badan, mulai merasa agak sakit, saudara bukankah dari kemarin menghitung waktu terus kok belum sembuh-sembuh ya? 如果我们这几天最后的这几天觉得身体不舒服，我们已经开始担心，开始算了，为什么我们不被医治，还是仍然生病等等的。 Padahal mungkin baru 1 hari 2 hari. 我们才刚刚生病1-2天， Saudara, sakit beberapa hari saja saudara kita merasa seperti sudah lama sekali. 生病1-2天、好几天，我们就已经觉得很久、很长的时间了。 Dan semakin lama sakit itu kita derita saudara sekalian, semakin sirna harapan kita untuk menjadi sembuh. 我们病得越久，我们越觉得能够被医治的盼望越小。 Saudara, kira-kira seperti itulah kondisi hati dari si orang lumpuh dalam kisah ini. 我想这就是这个残废人的心情， Hati yang terpuruk jauh ke dalam lubang yang begitu dalam. 他已经堕落到那个很低潮的情况之下。 Maka pada waktu Yesus menanyakan, maukah engkau sembuh? 所以当主耶稣问他：“你要被痊愈吗？” Saudara, orang lumpuh ini memberikan jawaban yang bisa menggambarkan kondisi hatinya. 这个人的回答可以显明他的感受。 Saudara, di satu sisi jelas dia sangat ingin sembuh. 在一方面，他很渴望可以被医治。 Itulah sebabnya saudara sekalian, dia masih tetap berbaring di tepi kolam Bethesda itu menantikan mujizat. 所以他仍然躺卧在那个池子旁边等候奇迹。 Entah mungkin sudah beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun mungkin. 也许很多星期、很多个月、很多年了。
dan dia tetap masih ada di situ. 他仍然还在那边。 Tetapi saudara sekalian, di sisi lain jawaban dari orang ini menyiratkan perasaan putus asa, perasaan terpuruk, saudara. 在另一方面，我们也可以看到这个人的答案，他已经绝望了。 Aku tidak akan mungkin bisa sembuh. 我是不可能被痊愈的， Karena aku akan selalu kalah cepat dengan orang lain. 因为我仍然会输给别人。 Selalu saja ada orang lain yang akan lebih cepat dari aku masuk ke kolam itu ketika air di kolam itu bergoncang dan aku kehilangan kesempatanku. 每一次当那个池子的水摇动的时候，我仍然会比别人更慢。 Saudara, kondisi hati orang lumpuh ini, saudara, lebih kronis daripada kondisi fisiknya. 这个人的心情比他的身体来得差。 Orang ini bukan hanya sekedar lumpuh secara fisik, tetapi hatinya pun lumpuh. 他不只是他的脚残废了，可是他的心也开始废了。 Hatinya sudah begitu terpuruk sehingga dia sudah putus asa, putus harapan. 他的心情是在很低落、很低潮的情况之下。 Tapi saudara sekalian, simpati Kristus tidak pernah bisa dihalangi oleh lumpuhnya hati orang ini. 可是主耶稣的体系，不被这个人的心情妨碍到。 Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kisah ini menunjukkan bahwa simpati Kristus mampu menggapai hati yang sudah terpuruk itu. 如果我们看到主耶稣所做的事，我们能够看到主耶稣的体系是能够突破那个人低落的心情。 Saudara, simpati Kristus itu mampu untuk menggapai hati orang itu yang sudah tenggelam di dalam kelamnya masalah hidup. 主耶稣的体系能够进入那个人的绝望的情况之下。 Maka saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， kalau saat ini engkau merasa tawar hati, 如果你觉得很苦干， saudara percayalah bahwa kasih dan kuasa Kristus sanggup untuk menggapai hatimu yang sedang lemah itu dan menguatkan hatimu. 你要相信上帝的爱，基督的能力能够突破你软弱的心。 Saudara, Kristus sanggup untuk memulihkan keadaanmu. 主耶稣能够改变，能够苏醒你的生命。 Tuhan Yesus sanggup memulihkan kondisimu bahkan ketika engkau sedang putus asa, ketika engkau sedang meragukan kebaikannya. 当你在绝望、你在怀疑上帝的美善的时候，上帝能够改变你的生命。 Maka bagaimanapun juga kondisi hatimu dan hatiku saat ini, 无论你心情是怎么样， jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Kristus. 不要停止向上帝祈求， Dia mendengar seruan kita. 他聆听你的祈求。 Hatimu dan hatiku yang seringkali galau dan gelisah dan putus asa tidak menghalangi Kristus untuk menyatakan belas kasihan dan kuasanya. 他聆听你我的祈求，他的体恤能够超过我们一些的绝望。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， apakah hari ini engkau merasa tidak berdaya? 是否你觉得今天你无可奈何呢？ Engkau merasa powerless? 你觉得你无能为力？ Datanglah kepada Kristus. 来到基督那里去吧， Saudara, dia peduli dengan kondisimu. 他顾念你我的情况， Dia sanggup untuk memulihkan kondisimu. 他能够恢复你我的情况。 Saudara, izinkan dia memegang tanganmu dan tanganku yang lemah dan tidak berdaya ini. 允许他牵着我们软弱的手， Izinkan dia berkarya di dalam hidupmu dan hidupku. 允许他在我们的生命里面动工， Sehingga orang lain melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bersimpati itu lewat pergumulanmu dan pergumulanku. 让托至我们的挣扎当中，人能够看到我们有体恤的上帝。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头祷告。 Sudah dimanapun engkau berada saat ini, 弟兄姐妹们，无论你在何处， di dalam kondisi kehidupan yang bagaimanapun juga, 无论你在任何的情况之下， ketahuilah bahwa Tuhan bersama-sama denganmu. 你我要醒悟到上帝与我们同在。 Dia membuka pintu anugerahnya, membuka pintu hatinya untuk mendengar segala seruan yang engkau ingin sampaikan kepadanya. 他敞开他的心，他敞开他的恩典来聆听你我的祷告。 Malam hari ini kita sudah
bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 今天晚上我们一同聆听了上帝的话， Apa yang Tuhan ingin sedang sampaikan kepada saudara? 是否你聆听到上帝想要对你说什么呢？ Apa yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan? 你有什么事想要转达给上帝的呢？ Saudara, mari ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. 让我们安静我们自己，来到上帝的面前， Dimanapun engkau berada. 无论你在何处。 Kalau saudara mau, saudara bisa, saudara boleh mengambil sikap berlutut dimanapun engkau berada. 如果你要，如果你可以的话，你可以跪下来， Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. 用谦卑的心来到上帝的面前， Berserulah kepadanya. 向他祈求吧。